Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau, dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah Aqidah dengan menggunakan kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin, iaitu pada muka surat yang ke-216. Jadi marilah sebelum itu bersama kita membuka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita sambung ke surat 216 pada penggal yang pertama tu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin amin Allahumma amin. Cerita tentang dunia. Bermula dunia itu negeri bagi orang yang tiada negeri baginya, dan harta bagi orang yang tiada harta baginya. Nak sebut di situ negeri bagi orang yang tak ada negeri, pasal nanti yang merupakan negeri yang kekal abadi itu adalah nanti di hari akhirat. Jadi seolah dia berasa dia hidup di dunia lah, sebab itu disebut negeri bagi orang yang tak ada negeri. Jadi dia berasa dunia ni negeri hak tepat, dia berasa macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk hidup dia kan. Dia berasa macam hidup dia lama di dunia ya. Seolah menafikan kehidupan di hari akhirat begitu. Dan yang kedua, harta bagi orang yang tiada harta baginya. Harta bagi orang yang tiada harta, bagaimana dia meletakkan harta duniawi, seolah dia melupakan dan meninggalkan yang ukhrawi. Jadi walaupun harta dunia ni banyak mana pun, tetapi tidak membawa kepada akhirat, tak ada apa. Itu harta bagi yang tiada harta baginya. Orangnya tak ada harta, walaupun dunia ni jutawan dia, tapi rupanya tak ada harta. Pasal untuk dunia ya kan, wal iyad billah, untuk dunia je harta dia. Untuk kenikmatan duniawi semata-mata, wal iyad billah, walaupun jutawan juta kita nampak kaya-kaya, rumah pun berapa buah, bukan buah, berapa puluh buah. Setiap negeri rumah ada. Itu contoh. Kereta pun banyak kan, jutawan duit banyak.
Dan hanya untuk kenikmatan duniawi semata-mata, waliyazbillah, dia sebenarnya tak ada apa, tak ada harta pun. Pasal harta itu akan ditinggalkan. Mati putus dengan harta. Rumah setiap negeri dia ada. Kalau 14 buah negeri, 14 buah rumah ada. Itu belum lagi kata di ibu kota boleh jadi 4-5 buah. Kuala Lumpur tu takkan sebuah kan. Ni negeri-negeri ni pasal boleh jadi nak jalan gitu dua rumah ni. Dan bini cakap 4 ya, bukan boleh 14. Jenuh kata rumah 14, bini pun nak 14 pasal ikut negeri. Jenuh. Mana boleh 4 orang ya, maksimum 4 orang. Baik. Melainkan yang kita sebut hanya dikhususkan atas Nabi saja. Orang awam biasa saya Nabi maksimum 4 orang. Baik. Dan senya yang menghimpunkan dia itu orang yang tiada akal baginya, wal'iyadzubillah. Senya orang yang menghimpunkan dunia dan juga harta tadi ni yang disebutkan dalam kitab ni tiada akal baginya. Mana bukan kata apa salah untuk kita nak mencari bahagian untuk dunia, dak. Masuk di sini ia meletakkan dunia harta yang matlamat dia, wal'iyadzubillah. Tak ada sikit pun bahagian untuk akhirat. Jadi kita baca dulu kan, mana lebih utama mukmin yang kaya dengan mukmin yang fakir atau miskin. Maka lebih kelebihan daripada mukmin yang kaya. Kerana dengan kekayaan dia boleh meringankan dan membantu orang lain, orang miskin fakir yang lain. Itu kan kita sebut mudah, contoh mudah hak semua orang kenal, Ustaz Abid Liu. Nampak? Mudah lagi kaya kan. Bukan kerana kaya, ni kelebihan orang kaya ni. Dia boleh bantu tengok mana orang tak ada rumah, mana dia pergi cari rumah orang sewa, bagi dia bayar sewa. Masya-Allah, tabarakallah. Ini kelebihan orang kaya. Bukan kita menafikan tersendiri kelebihan orang miskin, ada pasal dia diuji dengan miskin. Cuma kelebihan orang kaya begitu. Orang kaya yang beriman lah, mukmin. Kalau orang kaya yang meletakkan kekayaan itu menjadi matlamat, waliyadzubillah, dia tak kira orang dah. Orang miskin, dia miskin, bukan aku miskin. Orang tu duduk bawah jabatan, dia bukan aku. Tu. Waliyadzubillah. Dia tak nampak orang, dia nampak dia ya. Kan? Baik. Kemudian maka kata Jibril baginya, sambungan yang dululah, telah menetapkan oleh Allah Ta'ala akan dikau dengan perkataan yang tetap. Dan pada satu riwayat bahawa aku berlapar satu hari, maka aku sabar, dan aku kenyang satu hari, maka aku syukur. Maka bila tilik oleh orang yang berakal pada barang yang hasil bagi anbiya daripada kesakitan dan kesusahan dan bala, nescaya hasil baginya pengetahuan dengan bahawasanya tiada redha ia bahawa menjadikan dunia itu negeri tempat balas bagi anbiya-Nya dan awliya-Nya, kerana fana'nya dan hinanya dan piciknya daripada barang yang beri ia akan mereka itu daripada nikmat. Jadi khusus atas anbiya wal mursalin dan juga awliya. Dunia ni sebagai tempat kesusahan. Walaupun dia boleh nak mendapatkan dunia, tapi dia tidak mengambil dunia. Seperti kita sebut dulu kan, Nabi tidur atas pelepah tamar ya. Boleh nak tidur atas permaidan yang empuk, seperti mana Kisra dan Kaisar kan, Raja Rom dan Parsi. Berpakaian-pakaian yang megah kan. Tetapi kerana itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan para anbiya wal mursalin itu begitu dalam kehidupan di dunia agar ia dapat dicontohi oleh umat manusia, kaum muslimin khususnya. Itu golongan auliyaullah. Dan kita tengok dia bersederhana itu. Walaupun dia orang besar, walaupun dia mufti besar kan. Tapi dia Allahumma salli ala Muhammad mengambil sekadar keperluan. Tu. Karena dia sedar bahawa kehidupan dunia ni sementara. Rumah besar mana pun, rumah itu akan ditinggalkan. Beli rumah besar mana, ada orang buat rumah. Tak tahu siapa lah. Buat rumah besar, tak ada duduk pun, mati, tinggal kan. Macam rumah besar nak buat makan masa, Covid pula, PKP pula, tangguh, dia mati. Yalah, kerana kita hidup ni bukan selamanya kita akan mati, cuma kita tahu bila. Bukan salah dia buat rumah kemudian dia tak ada duduk mati dah. Itu semua adalah ketentuan ilahi belaka. Cuma kita nak sebut bahawa harta duniawi itu setakat dunia. Dan dia tersebut tadi rumah setakat dunia lah.
Melainkan ada bahagian untuk akhirat. Kita ada tanah wakafkan untuk pusat tahfiz contohnya. Pada tanah tu ada bangunan, sekali kita wakaf, masya-Allah tabarakallah. Hak tu ada mengalir dan mengalir selagi dimanfaatkan. Ni rumah kita tu lah, rumah kita sendiri, tanah kita sendiri yang tak ada apa manfaat melainkan untuk diri kita semata-mata. Baik. Dan jikalau ada ia negeri tempat balasan, nescaya menjadi ia akan dia bagi mereka itu, kerana bahawa mereka itu terlebih banyak ibadat daripada makhluk dan terlebih sangat taat. Dan kerana inilah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya jifatun qadhira. Ad-dunya jifatun qadhiratun. Bermula dunia itu bangkai lagi luat. Mana tak ada beri manfaat lah. Dan tiada mengambil oleh begitu alaihi mussalatu wassalam daripadanya melainkan sekira-kira bekal orang yang hendak bersegera berjalan. Itu makna pada anbiya wal mursalin ambil pada kadar keperluan. Pada sekira disebut sebagai analoginya, misalan dia seperti orang berjalan, bekalan dalam jalan tu. Maksud tak lebih lah. Ya. Ia bekalan ni kita estimate dah. Bekalan banyak mana nak bawa. Kalau nak berjalan 3 hari takkan nak bekal macam setahun. Contoh. Kalau nak berjalan seminggu, musafir berjalan lah. Kalau ni cuti kan. Tapi lama dah budak anak-anak kita cuti. Covid punya cuti, PKPB. Cuma sekolah kalau betul sekolah cuti ni. Minggu ni cuti dah. Pasal yang kata 10 ni anak kita cuti tapi masih lagi hakikat dia tak cuti tu. Kerana ada PDPR. Pembelajaran dari rumah. Dia belajar. Cikgu dia bagi tugasan semua. Tapi kadang-kadang biasalah. Maulah anak saya pun duduk rumah kan. Duduk di kelas pun kita cikgu ni duduk dalam kelas pun. Cikgu masuk kelas ni pun duduk tidur pun ada. Duduk menyembang pun ada. Lagi dah duduk rumah. Nak bangun pagi satu hal dah. Kita akui sebab itu Sayyidina Muhammad Menteri Kanan Pendidikan pun dia tak berapa ni sangatlah dari sudut online sebab itu. Dari sudut takut keciciran lah. Tu. Bukan apa, keciciran lah kalau hak tak macam ni. Ada satu keciciran dari sudut ni satu hal, dari sudut hak kampung tak ada internet, tak ada line pun semua. Mak ayah pun tak mampu. Dia pun pakai handphone biasa ya. Nak main ke WhatsApp ke mana? Itu kata keciciran di situ. Jadi di sana adalah kekurangan yang sebab itu ditangguh dan ditangguhkanlah. Kalau SPM pun tangguh ke bulan 3 tahun depan kan. Tu pasal ada yang terjejah lah tu dari sudut pembelajaran dia. Baik. Cuma online ni tetap kena berjalan lah. Kalau kursusnya cikgu kena buat 3-4 orang pun kena buat. 3 orang, tak 3 orang. Syukur 3 orang. Ada buat dia seorang. Cikgu seorang. Mana ni anak murid tak mari-mari paksu. Sampai habis waktu. Macam mana? Anak tu lena diulik mimpi lagi. Macam mana? Gitulah. Baik, pasal kita letak tadi dalam kelas pun ada lena. Kalau online kan. Kalau kelas budak-budak pandai tak apalah. Dia sendiri ada motivasi dia, semangat dia tinggi dah. Okeylah. Ni budak hujung-hujung sikit. Dalam kelas pun masuk, ustaz masuk dah. Contoh kan. Tak mau dah. Itu lah. Baik. Jadi masing-masing ada kekangan, ujian lah tu, ujian dengan wabak ni. Baik. Dan tiada mengambil oleh mereka itu alaihi mussalatu wassalam daripadanya melainkan sekira-kira bekal orang yang hendak segera berjalan. Dan lagi sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Artinya jadikan olehmu akan dirimu dalam dunia ini seolah-olah engkau orang yang dagang, tapi seolah-olah orang yang lalu pada jalan, atau seolah-olah orang yang berjalan atas jalan. Satu, jadikan kamu di dunia ini seolah musafir, gharib, orang berjalan. Orang yang musafir. Abu sabi orang yang duduk jalan atas jalan. Maksudnya apa maksud? Yalah, kerana kita duduk berjalan ni. Walaupun kita berasa, yalah sebenarnya kadang di kehidupan dunia pun kita belum tentu kita tak. Kan kita kata aku lah ni, aku nak menetap di Kuling tak mau tempat lain.
Seorang ada duduk tulis kan. Tiba-tiba kalau kita kerajaan, kita dengan awak, tiba-tiba dapat surat pindah pergi mana? Pindah pergi nu Batu Pahat Johor situ. Oh, ada. Nampak? Belum lagi tetap apa lagi dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena kita berjalan dan berjalan, semakin hari semakin hampir kepada kematian kita dan kita akan kembali kepada Allah. Dunia ini sementara. Jadi bila sementara tu kita akan berkira-kira untuk bekalan kita satu. Kerana kita berjalan dan kita berkira-kira untuk destinasi yang kita nak tuju sana kan. Dan destinasi itu pastinya ada bekal yang perlu kita usahakan, bekal untuk kita nak bawa dalam kehidupan apa tu di destinasi kita. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqal kafira minha jarra'ata ma'in." Artinya jikalau Allah dunia itu berguna setimbang sayap nyamuk pada Allah Ta'ala, kalaulah dunia ini ada apa zinah ataupun ada kita kata perhiasan dia, ditimbang dia ada perhiasan dia sekira-kira janah ba'udah, sayap Allah SWT Muhammad nyamuk, nescaya tiada diberi minum akan orang yang kafir daripadanya satu teguk air. Nescaya tiada diberi minum kepada orang kafir itu seteguk air sekalipun. Jadi apa nak sebutnya, dunia ni sebenarnya Allah SWT Muhammad yang tidak bermanfaat sangat, tidak manfaat lah, tidak beri zinah ataupun kita perhiasan. Itu disebut perhiasan dunia itu sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atu salihah, isteri yang salihah. Karena isteri yang salihah itulah akan membahagiakan keluarga itulah, khususnya suami dan dalam keluarga itu sendiri. Bukan pada harta, bukan pada hak perhiasan dunia yang bersifat duniawi semata-mata kan, rumah, kereta dan segalanya yang lain. Bukan kita kata rumah kereta tu tak boleh ada rumah, tak boleh ada kereta dah. Cuma kita sebut tadi, janganlah menjadikan hak dunia yang kita sementara ini lebih daripada melebihi kadar atas akhirat kita, sehingga kan menyebabkan kita melalaikan akhirat. Waliyadzubillah, itu tak boleh. Dan sungguhnya telah sampai akan Nabi SAW oleh bahawa Usamah bin Zaid membeli ia akan jariyah, yakni hamba perempuan, bertangguh harganya sebulan. Maka bersabda Nabi SAW bahawa Usamah, demi Allah panjang angan-angan. Kemudian bersabda ia, tiada ku angkatkan tapak kakiku dan aku sangka bahawa aku hantarkan akan dia hingga diambil akan nyawaku, dan tiada aku bukakan mataku dan aku sangkakan bahawa aku pejam akan dia hingga diambil akan nyawaku, dan tiada aku mamahkan akan suatu mamah dan aku sangkakan bahawa aku telan akan dia hingga diambil akan nyawaku. Dan demi diri Muhammad dalam tangan kudrahnya bahawa sebarang yang dijanji akan kamu itu lagi akan datang, dan tiada kamu luput daripada perintah Allah. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Nuaim daripada Abu Hurairah berkata, ia telah datang oleh seorang lelaki kepada Nabi SAW, maka sembahnya, ya Rasulullah, apalah bagiku? Tiada aku kasih akan mati. Maka sabdanya, adakah bagi engkau itu harta? Maka sembahnya, bahkan. Maka sabda Nabi SAW, dahulukan olehmu akan dia. Maka bahawasanya hati orang yang mukmin serta hartanya jika mendahului ia akan dia, nescaya kasih ia bahawa menghubungi ia akan dia, dan jika ditakhirkan akan dia, nescaya kasih ia akan bahawa takhir ia daripadanya. Baik, nak sebut akan nikmat dunia lah, apa perhiasan dunia lah kan. Kalau hamba tadi tu boleh buat macam-macam lah dengan hamba kan. Hamba ini Allah SWT Muhammad, sehingga yang boleh melakukan hubungan kan. Ini hamba lah, hamba menurut hukum syarak lah. Hari ini tak ada dah hamba. Jangan pula Allah SWT Muhammad pembantu rumah tu kata hamba dah. Pembantu rumah lah, bukan hamba kan. Apa yang disebut dalam surah Mukminun, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ni melainkan
kepada isteri-isteri kamu dan juga hamba milik kamu, hamba wanita. Jadi hak tu boleh. Mana dari sudut hukum syarak, lelaki melakukan hubungan dengan hamba perempuan dia, hamba. Bukan pembantu rumah lagi. Pegang kata ni pembantu rumah nak nanya. Rumah memang ada pembantu rumah sudah balik lagi tak pasal. Dah lah hamba. Cuma hari ni hamba tak ada. Kerana Islam, Nabi SAW bawa Islam menghapuskan sistem perhambaan. Hapus dah. Awal dulu ialah pasal masih lagi ada hamba. Jadi hukum syarak tu masih lagi lah terpakai. Tapi hari ni tak ada. Yang ni maksudnya hukumnya dimansuhkan lah. Hukum hubungan lelaki dengan hamba wanita milik dia. Tak ada dah hukum tu. Pasal hamba tak ada dah. Jangan pula kata hamba tak ada dah zaman kita. Bolehlah kita kiyah kepada pembantu rumah dah boleh. Tu tak betul. Pembantu rumah tu tetap sebagai pembantu rumah yang kita gajikan dia, upah dia kan. Tu. Beza dengan hamba. Hamba ni pemilikan, milik. Pemilikan dari sudut Allah Muhammad sehinggalah dimerdekakan kan, dia sebut merdeka. Bila pindah milik ada bayaran tu. Macam pernah ni buat cerita kan. Jadi hamba 3 orang tu. 3 orang ke? Jadi hamba $30 $30 dinar dirham semua buat tu. Arabnya tu. Bagus family buat cerita. Baik. Kemudian yang bawah tadi, kisah yang bawah tadi ni, itulah berkaitan dengan harta lah. Ya. Maka dia berasa dia tiada aku kasih akan mati. Dia tak berkendak kepada mati lah. Ya. Tak ada cita-cita nak mati gitu. Kenapa? Kerana kasih dia kepada harta. Maka tanya Nabi kan, adakah bagi engkau itu harta? Maka jawab dia, bahkan ada harta. Jadi kerana dia tak berkendak kepada mati tadi ni, kerana ada harta yang menyebabkan dia kasih kepada dunia ni, hubbud dunia. Cinta dunia ni kerana banyak harta lah. Melainkan yang kita sebut tadi itulah mukmin yang kaya. Mukmin yang kaya ni yang kita sebut contoh tadi lah. Kerana kaya dia tadi ni, dia sanggup lah nak. Pasal dia tak mau tengok orang susah. Bukan dia tak boleh tengok orang susah. Masya Allah, tabarakallah. Bila orang ni tak boleh tengok orang susah, dia kaya pula. Dia pasti akan menggunakan kekayaan dia nak meringankan beban orang yang susah. Itu hebat ni. Hebat ni dia tak boleh tengok orang susah. Tengok mari simpati, mari nak tolong. Tak apa. Kaya. Tapi kalau orang tak boleh tengok orang susah, dia pun susah. Cakap bersimpati lah. Kesian Kak. Aku pun umur aku lebih sikit lah. Tak apa nak tolong. Gitu. Baik, itu kelebihan kepada mukmin yang kaya. Dan ketahui olehmu bahawa secela yang warid daripada dunia itu hanya senya ia pada dunia yang berbimbang daripada Allah, yakni yang menyampaikan daripada ibadat akan Allah, dan atas dunia ini ditanggungan sabda Nabi SAW. Di mana sabda Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walah. Maksudnya bermula dia itu kena laknat. Lagi kena laknat barang yang dalamnya melainkan zikrullah dan barang yang mengiringi ia akan dia. Kerana bukan nak sebut dunia ni laknat ni kita tak boleh ambil. Tak boleh memanfaatkan. Ya. Cuma laknat tadi ni kerana tarikan dunia tu sangat kuat. Hubbud dunia, dengan dunia kita cinta nak mencari dunia tadi ni, sehingga menyebabkan lalai untuk akhirat tu. Seolah macam ia nak hidup dunia ya. Seolah ia tak ada kehidupan di akhirat gitu. Itulah dunia ni dicela dia. Supaya bila mana dicela akan dunia, ia bersifat tadi itu berbimbang lah. Dalam erti kata ya, mengambil dunia itu atas keperluan. Tu. Sehingga tidak ada yang kata sehingga melekat di hati lah. Kan? Maksud bila nak beri tolong, nak beri bantuan kepada orang ni mudah. Dia bukan lekat di hati. Lekat di hati ni, aku nak tolong kau, tak tolong. Nak tolong kau, tak tolong. Mari aku pun nak guna, tak berhenti gitu. Tu yang kata melekat di hati.
Orang yang harta tidak melekat di hati, di tangan ya. Bila orang perlu dia bagi, bila perlu dia holong. Itu. Maka pastinya kena ada lebih lah. Yang disebut tadi mukmin yang ada kelebihan lah, mukmin yang kaya. Jadi laknat tadi tu kerana dunia itu bersifat perhiasan yang melalaikan kita ni. Dia tu cari-cari harta kan. Memanglah kita diuji. Kalau hari ni musim Covid ni diuji, ada orang yang terputus kerja kan. Bukan kerana dibuang, kerana dah tak operasi kan. PKP dulu hotel tak operasi, jadi kerja hotel nak kerja mana? Secara automatik off lah kerja dia kan. Kutukan masak di hotel contoh, chef. Oh hebat gak gaji besar, tapi dah hotel tutup. Ini lagi masak, ini lagi di hotel nak masak, siapa nak makan? Tak ada orang boleh pergi kan. Cuma lah ni buka balik lah. Habis dah kan kita PKPB ni, habis lah. Mula sampai 20 kan, 21 esok ni tak ada dah PKPB. Jadi seperti biasa, cuma sekolah cuti lah kan. Sekolah cuti kadang ada orang yang tidak puas hati dengan cikgu. Cikgu ni cuti je kan. Tapi kena sedar PDPR tu kan. Pengajaran dan pembelajaran dari rumah bukan senang nak buat. Kerana dalam kelas pun kita dah akui dia punya kekangan tadi ni. Yalah, daripada pelajar tu sendiri. Kalau di rumah lagi, yang disebut tadi, ni cikgu dah prepare molek lah. Buat Google Classroom. Google Classroom. Budak seorang budak masuk. Itu perah kan. Itu tu. Tapi cikgu ni perah pun dia buat lagi. Mari kelas pula 2-3 hari lagi buat juga. Dia tanggungjawab. Cuma netizen gitulah, tahu cikgu relax cuti. Dah relax cuti tu dari sudut kerja dari rumah lah. Baik. Kita bela cikgu pasal kita pun cikgu. Baik. Artinya daripada tasbih dan tahmid dan lainnya daripada segala bagai ibadah. Jadi segala macam ibadat itulah sebagai jalan untuk menyelamatkan kita kita sebut kalau dengan godaan dunia tu. Godaan dunia ni ada godaan dia. Pada perhiasan tu. Dunia ini adalah diciptakan dia juga sebagai perhiasan dan kita boleh manfaat kerana Allah sebut dalam ayat Quran huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia yakni Allah menciptakan bagi kamu, khalaqalakum menciptakan bagi kamu ma fil ardi apa yang di atas bumi ni jami'an seluruhnya untuk dimanfaatkan. Jadi ada lembu sembelih buat gulai lembu, ada ayam sembelih buat ayam. Itu. Kalau kata tak boleh belaka. Ni bagi hak vegetarian. Tak boleh ni dah boleh ni lembu hidup kita sembelih, boleh hidup mati dia tak boleh, siang dia pun nak hidup. Tak makan kan? Tak makanlah lembu ke ayam ke hak mana hak hidup. Jadi makanlah hak sayuran. Sayuran pun sama juga, dia hidup. Kalau tak hidup dia hidup kerah gitu ni dia membesar. Jenis sayur Allahumma salli ala Muhammad. Sayur daun boleh besar kan. Tu sama kalau kata gitu tak boleh makan. Allah sebut huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia yakni Allah menciptakan bagi kamu apa yang ada atas bumi ini untuk seluruhnya untuk dimanfaatkan. Selagi mana boleh dimanfaatkan halalan thayyiba. Kemudian datang wala tubadzir tabdzira. Kemudian datang wala tusrifun. Itu belaka. Halal lagi baik, kemudian jangan membazir, kemudian jangan melampaui batas. Belaka dan bab kita memanfaatkan dunia. Kata aku sembelih lembu, aku banyak ekor lembu, sembelih lembu buat gulai. Maka ahli keluarga lebih tempat buang lembu aku. Kira apa? Membazir tu. Memang lembu hang, tapi tu pembaziran daripada sepatutnya bila banyak tadi ni boleh beri kepada orang lain kan. Orang apalagi orang yang memerlukan. Ni mai kira aku ya, tak boleh. Kerana kita hidup di dunia bukan kita hidup seorang kita. Kita hidup ramai.
Yalah, ramai sungguh lah kan. Bukan setakat kita hidup dengan manusia, malah dengan seluruhlah alam ni, binatang ke, tumbuh-tumbuhan ke. Tu. Maka dilarang membazir dan melampaui batas. Tu. Baik. Jadi dunia ini adalah perkara yang perlu kita jagalah. Ya. Kerana orang yang leka ni kerana dunia juga. Leka-leka dia ni kerana dunia. Ya. Kerana berebut dan bekerja untuk duniawi semata-mata, waliyadzubillah. Bukan salah kan. Cuma kerana disebut tadi tu, bila berasa perlu berkendak, maka bergelulah nak mendapatkan. Ya. Sedar-sedar, waliyadzubillah. Sedar-sedar dalam kubur. Kan? Tu. Jadi di sana yang terbaiknya dalam harta yang kita ada bahagian untuk akhirat sebagai bekalan. Kita sedia maklum bahawa apa yang kita himpunkan dalam kehidupan dunia ini, kita tidak akan bawa ke alam yang seterusnya. Tidak kekal bersama dengan kita. Rumah kita beli, kereta kita beli, motor besar kita beli, apa-apalah, tidak kita bawa masuk kubur. Kereta besar, kita sayang sungguh kereta ni, pakai pun jarang-jarang, tiap-tiap hari duduk lat-lat. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, meninggallah dia. Lepas tu orang kata, dia ni kereta ni disayang sungguh ni, kita tanam kali dengan kereta-kereta dia. Ada sayang lagu mana pun, tetap dia seorang saja dikebumikan. Pun dia pun tak boleh nak. Walaupun boleh jadi dia kata, ni aku sayang ni sungguh kereta ni. Bila aku mati hang tanam sekali dengan kereta. Dia pun tak boleh nak argue, tak boleh nak apa kita kata marah. Pasal mati lah kan. Walaupun boleh jadi kita kena buat ni seolah macam wasiat. Tak ada. Wasiat pun selagi mana ia tidak bertentangan dengan syarak. Ni wasiat ni kereta Porsche dia ni mau kena tanam sekali ni, dia wasiat. Tanam juga bodoh. Siapa tanam sekali bodoh kan. Pasal ia tak ada manfaat pun masuk situ. Malah manfaat untuk yang ditinggalkan, dia jadi sebagai harta terpusaka. Baik. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian maka tiada cerca padanya, tapi ia dipuji dan atasnya ditanggungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik dunia itu kenderaan bagi orang yang mukmin dengan dia sampai ia kepada kebajikan. Dia bagi satu analogi. Satu misalan. Sebaik-baik dunia itu kenderaan. Mana bila kenderaan ni kan boleh guna. Kereta kalau tak guna dia boleh tak? Kereta guna tak bergerak, duduk senyap situ dalam garaj ya. Kita sayang kereta duduk garaj. Ada kita mari pun berjalan kaki, bodoh juga kan. Pasal kita tidak manfaatkan manfaat yang disediakan. Maka disebut dunia ini sebaik-baiknya adalah dijadikan kenderaan untuk kita dapat Allahumma salli ala Muhammad bergerak dalam kehidupan kita ni kan. Nak manfaatkan kehidupan ni, dunia ni. Baik, sebaik-baik dunia kenderaan bagi orang yang mukmin dengan dia sampai ia kepada kebajikan, kenderaan yang sampai kepada kebajikan. Mana mempermudahkan dia membuat kebajikan, melaksanakan ibadah, dan dengan dia lepas ia daripada kejahatan. Dan dengan dia lepas ia daripada kejahatan, dan dengan demikian itu diketahui akan bahawa sedunia itu tiada ia kepujian bagi zatnya dan cerca bagi zatnya. Baik. Jadi demikian itu juga dengan dunia tadi ini sebagai satu jalan nak melepaskan kejahatan, nak menjauhkan daripada perkara-perkara keji dan mungkar. Dan sebenarnya disebutkan tiada ia kepujian pada dunia dan juga cerca pada dia. Tidaklah sampai kepujian pada dunia dengan kita dapat manfaat puji dunia ni, kerana Allah yang beri. Juga tidaklah sampai kita boleh cerca dunia. Tadi tu sebagai nak memberikan kepahaman kepada kita dunia mal'unah, supaya kita tidak mengutamakan dunia tu kan. Kita tidak menjadikan matlamat utama kita dunia, itulah tu ad-dunya mal'unah kan? Menjadi matlamat utama kita akhirat.
Kan? Dunia itu sebagai yang disebut tadilah kenderaan untuk melakukan kebaikan dan menjauhi perkara yang dilarang lagi berdosa. Jadi dunia ni tak ada apa nama boleh. Baik tadi tiada ia kepujian dan tiada ia dicerca. Baik, jadi kita manfaatkan menurut kadar keperluan kita saja. Itu. Bila kita nak makan, maka sekadar yang kita nak makan. Kita satu keluarga makan seekor ayam. Mana satu keluarga kita cukup seekor ayam. Kita boleh 3 ekor. Nak makan lebih satu. Benarlah nak makan lebih, makan tak habis. Makan lebih dapatlah 2 ekor. Seekor tak habis. Nak bagi orang, sayang ni ayam kita belah ni. Daripada anak kecil gini belah besar molek. Nak bagi orang. Dan tak bagi orang bazir. Lepas tu rosak lempar. Tu kata guna ikut keperluan saja. Tu. Demikian. Jadi selesai perbincangan kita dalam tajuk besar dia takrif dunia dan kaitannya dengan akhirat. Jadi dunia ini adalah sesuatu yang juga ujian. Ya. Kerana dalam perkara nikmat itu ujian. Musibah pastinya dah ujian. Nikmat pun ada ujian dalam nikmat. Kan? Dikurniakan Allah beri dia jadi kaya. Nikmat tahu, kaya. Ada ujian dalam kaya. Kaya bila kaya, kan? Mari nak keluar zakat, tengok dia punya duit 1 juta. Allahumma salli ala Muhammad. Nak keluar 2.5% daripada 1 juta. 25,000. Nah. 25,000 ni fikir balik. Banyak ni. Kan? Benarlah pasal dia punya ada 1 juta. Kan? Kalau 10 juta, masya-Allah, 250,000. Banyak lagi dia fikir, ikut dah ini. 250,000 sebuah rumah lah boleh. Zakat ni. Contoh, dia ujian. Dia orang kaya. Bila dia meletakkan dunia tadi tu, duduk sini, duduk di hati dia, sayang ni, banyak ni, boleh beli sebuah rumah ni, 250,000. Betul. Kan? Tu. Jadi, Allahumma salli ala Muhammad, ujian dengan kaya. Miskin, confirm dah, kita sedia maklum tak ada orang nafi. Bila lemah ni tak ada orang nafi dah, memang dia ujian. Tapi dengan mendapat nikmat juga ujian. Dengan kita duduk atas dunia ni pun juga ujian. Ujian dengan dunia. Ujian besar. Hak mula-mula tu dunia lah. Baru mari hak kecil dalam dunia ni. Tanahnya. Ada lagi-lagi lah yang lain dalam dunia ini. Cuma hari ni kerana kita hidup di dunia, maka kita disuruh untuk memanfaatkan dunia dalam kehidupan kita. Kerana kita hidup ini ialah hidup. Nama hidup hayat. Nak kena makan, nak kena minum. Maka dalam perkara tersebut nak kena Allahumma salli ala Muhammad. Bila kata rumah kan sebagai penginapan, tempat untuk berteduh malam. Jadi semuanya ada keperluan macam kenderaan untuk kita bergerak. Kan? Janganlah melampaui batas. Cukup sekadar kita kata Allahumma salli ala Muhammad, kita guna sebuah isi kita sebuah 2 buah. Ni sampai 10. Mana? Kaya memang kaya lah. 10 buah. Kan? Maka itu lebih dari situ kan. Sepatutnya ada yang digunakan untuk keperluan yang lain, membantu golongan yang memerlukan. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, sekali itu untuk majlis ilmu kita pada malam ini, iaitu ta'arif dunia dan kaitannya dengan akhirat, selesailah habis. Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita sambung pula kelebihan kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kita akan sambung perbincangan yang ini pada tahun depan lah pula sambung. Tahun depan pula. Bunyi tahun depan macam lama. Okay, kita sambung balik tahun depan. Selalu 2 bulan depan, ni tahun depan. Pasal ni hujung 2020. Awal 2021 sekiranya diizinkan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.